Nama saya Aisyah binti Abu, nombor matrik 10 DIB 19F121. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazil. Nombor matrik DIB 19F. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa binti Mia Azman, nombor matrik 10 DIB 19F1204. Assalamualaikum, nama saya Nur Emilia binti Samsuri, nombor matrik 10 DIB 19F1069. Apa dengar tak? Okey, senario Ingat 9 je. Semua orang dengar 9 je ke? Tak nampak tu. Okey, kami dapat senario 2 di mana senario 2 ni once an entrepreneur makes a decision to launch a business, one of the first issue her or she face is choosing a form of ownership. Okay, most of them have a tough time figuring out the right type of business entity for their business. We must know the business approach that we need to consider once we have decided to start a business. Before selecting the form of ownership for a new business venture, it is vital that an entrepreneur review the types of legal ownership and consult a lawyer or an accountant to verify which type of ownership will best address the specific needs of the entrepreneur. Okay. Making the right decision on which business entity is the best for you, one of the first important matter to decide when forming a new business. Making a wrong decision can impact your business negatively, and how? Okay, maksudnya dekat sini, setelah pengusaha tu membuat keputusan untuk melancarkan perniagaan, okay, salah satu masalah pertama yang dihadapinya adalah memilih bentuk pemilikan. Okey, hampa tahu tak bentuk pemilikan tu apa dia? Kita ada berapa bentuk pemilikan? Yang tiga tunggal, semua tu lah. Koperasi. Kita ada 5 bentuk pemilikan. Yang pertama, pemilikan tunggal. Yang kedua, perkongsian. Yang ketiga, syarikat. Okey, di mana syarikat ni terbahagi kepada 2, iaitu syarikat awam dan juga sendirian berhad. Yang keempat, koperasi, dan yang kelima, badan berkanun. Okey, sebilangan besar daripada pengusaha ni mempunyai masa yang sukar untuk mengetahui jenis entiti perniagaan yang sesuai untuk mereka. Okey, sebelum pengusaha ni memulakan perniagaan, mereka perlu mengetahui entiti mana yang sesuai untuk perniagaan mereka. Okey, sebelum memilih bentuk pemilikan untuk usaha perniagaan baru, adalah penting bagi seseorang pengusaha untuk mengkaji jenis pemilikan yang sah dan berunding dengan peguam atau akaunten untuk mengesahkan jenis pemilikan mana yang paling sesuai dengan keperluan khusus pengusaha. Okey, membuat keputusan yang tepat mengenai entiti perniagaan mana yang terbaik untuk kita adalah satu perkara yang penting yang harus diputuskan ketika kita nak mulakan perniagaan kita. Okay, jika kita membuat keputusan yang salah, ia boleh memberi kesan negatif kepada kita, kepada perniagaan kita. So macam mana kita nak tahu kesan negatif dia tu, kita kena cari bagaimana kesan negatif apabila kita tak tentukan entiti yang betul. Faham tak? Kena buat keputusan yang betul supaya bisnes kita tak ada kena macam kena buat keputusan yang tepat lah. So kita nak tahu perkara yang negatif apabila kita memilih entiti yang salah, kita kena carilah poin apa yang negatif. Faham? Faham tak?
Faham. Je kau. So, Amy kita sekali kena lagi search Amy lah. takut lah. Yang mana Yana? Yang tadi. Yang tadi tu yang mana? Baru tadi ni. Yang mana? Yang Yang baru. baru. Takut. Yang mana weh? Semua lah. Banyak ke? Tak ada lah semua. Dia Yang making the right decision tu kot. Dia tak faham. Okey, ni maksudnya macam ni. Bila kita nak mulakan sesuatu perniagaan tu, kita kena tentukan dulu entiti mana yang sesuai dengan perniagaan kita tu. Contohnya, entiti perkongsian ke, milikan tunggal ke, kita kena tentukan yang mana yang sesuai untuk perniagaan kita tu. Yang tu dia ada 3 Dia ada 5. Oh ada 5. Apabila kita membuat keputusan yang salah, kita tentukan entiti untuk perniagaan kita tu salah, ia akan memberi kesan negatif untuk perniagaan kita tu. Okey tak? Faham. So kita nak tahu apa kesan negatif dia. Kita kena carilah point kesan negatif dia tu. kesan untuk 5 tu ke? Apa dia? Kesan untuk 5 tu ke? Dengar. Contohnya macam kita sebenarnya perniagaan kita tu milikan tunggal tapi kita pergi ambil entiti perkongsian. Okey, apa kesan negatif apabila kita ambil entiti yang salah? Nanti bisnes kita jadi macam tak stabil lah kan? Kita kena search lah point tu. Okey. Kita kan kira macam kena carilah perbandingan, perbezaan ni semua tu. Betul. Iya ke? Oh betul. InsyaAllah takut. Apa lagi weh? Kita kena cari tu. Okey, mana Kita tu sebelum kita buat suatu perniagaan tu, kita kena betul-betul decide lah yang mana betul untuk kita punya perniagaan. Sebab kita tak mahu ada kita kena fikir betul-betul, lepas tu bincang, lepas tu baru tetapkan keputusan yang betul. betul. Pandai. Lepas tu kita cari kesan dia. Lepas tu nanti video yang kedua kita kena terangkan lah apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat. Kita terangkan poin yang kita jumpa tu. Dia tanya macam mana kita boleh buat apa ni keputusan yang salah Dia macam ni. Kita buat keputusan yang salah tu dia boleh memberi soalan datang tu pilih kau. Apa dia? Dia tulis bawah tu making around di decision tu boleh impact kita punya company kan. Bagaimana kan? Bagaimana dia boleh impact kita punya company? Bagaimana bila kita dah buat keputusan yang salah tu, apa yang jadi dekat bisnes kita? Bagaimana Macam mana benda tu jadi? Faham tak? Faham. Kira kita negatif je ni kita Apa dia? tak kan kita nak cari kesan negatif dia kan. Dengar. Dengar. Lepas tu memang kesan negatif dia tu kita pun cari dari segi dia punya pemilikan je kau. Dari segi yang 5 tu lah kan, 5 contoh dia tu. Apa? Semua tu je lah. Kiranya kalau kita ambil milikan tunggal tu, apa yang jadi dekat bisnes kita kalau kita salah buat keputusan lah. So kalau ambil yang perniagaan apa tadi? Perkongsian tu, apa jadi yang tu?
Kalau perkongsian ni kan kita ada partner kan. Tapi Ha. kan weh, dia suruh kita apa ni? Kita buat keputusan yang betul kan. Untuk company yang baru kan. Untuk kita buka company yang baru kan. Yang atas tu dia suruh buat keputusan yang betul. Baru dia suruh. Kalau jadi buat keputusan yang salah baru dia suruh. Ha. bagi kena kan. Okey, maknanya aku rasa kita kena buat keputusan yang betul. Aku rasa Lepas tu kita kena sediakan apa tu, kalau macam terjadi apa-apa dekat perniagaan kita tu, kita dah ada dah perancangan untuk betulkan balik. Okay. Kita kena cari 5 tu lah. Salah satu dari kelima tu mestilah yang bagi kesan baik kan. Takkan 5 tu bagi kesan buruk? Dah, aku rasa macam ni lah weh. Macam kita Aku buat rasa satu kalau. aku rasa satu je. Aku rasa dia macam Kita ni je, kita pilih satu je. Kita pilih, lepas tu apa akan jadi kalau kita pilih yang kita pilih tu salah. Betul macam tu. Faham tak? Lepas tu dia suruh kita pilih yang untuk apa ni? Untuk yang baru buka bisnes. Pasal When forming a new business tu. lepas tu baru dia cakap kalau kita buat keputusan yang salah apa akan jadi. Jadi kita kena buat lah dua kan. Satu keputusan yang betul, satu keputusan yang salah. Dia nak default lah. Weh nak tanya 5% tu apa dia? 5% tu apa dia? So nak kata Google yang tu kan? Kita kena Google yang tu lah. 5% tu milikan tunggal, perniagaan perkongsian perniagaan. Kita ada pemilikan tunggal. Lepas tu perkongsian. Lepas tu syarikat. Syarikat tu terbagi kepada dua, iaitu awam dan juga sediaan berhad. Yang keempat kita ada koperasi. Yang kelima kita ada badan berkanun. Badan berkanun ni lah atas semua. Maknanya kita nak kita akan ada dua situasi lah kan? Dua situasi lah, sebab dia atas tu dia minta right decision, bawah tu wrong decision. Buat tunggal dengan perkongsian. Okey kau. Kalau macam yang badan berkanun tu dia atas sikit. dia macam jeng. Tunggal perkongsian okey kot. Yang Sebab aku stop sharing kan benda ni. Kita bincang kat situ je lah. Lagi? Apa lagi? Yang tu je kan weh. Lepas tu yang kedua kita share point kan? Yang kedua baru cari point. Yang cari point tu pun kita kena bincang juga kan, buat video apa semua. Yang tu je kau? Ada ni tak? Ayu, Nisa, Pipa ada nak tanya apa-apa? Kat aku yang tu je. Dia dah. Yang tu je. Okay, hampa cari dulu point, nanti kita buat video lain tau. Okay. Nanti kita bincang lain lah. Okay. Walaupun live. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Salam. Terima kasih. Sama, terima kasih. Dah stop. Stop recording kau.